Selamat malam serta mari terbit bahasa ngagai kita semua. Bergulai dengan aku Chris Ben Fowler, bak Buletin UKAS IBAN edisi malam 12 November 2020. Batang berita malam tu dipun kenggau berita rang undang-undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak pindaan 2020 udah dikemendar ke Baawam Kunsil Negeri Saritu. Hari pemutus ngemendar ke RUU ngubah artikel 16 Perlembagaan Negeri Sarawaknya, diatur rakyat Sarawak ke berumur 18 tahun oleh ngundi serta tahu dipilih nyadi Kaban Kunsil Negeri. Menteri Dagang Temuai, Seni Engau Main Asal, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, maya mantai ke RUU bak baca kedua, engau ketiga madah, RUU tu ngembuan 7 dekat nginsur umurnya di adun hari 21 ngagai 18 tahun. Under Article 16 of the State Constitution, one of the qualification for election to this August House, that is, that the citizen must be, inverted comma, resident in the state, close inverted comma, in addition to having reached the qualifying age. Pemutusnya megak netap ke Seminar Peranak Sarawak atau ke rakyat Sarawak ke ada bak menua bukai tang apa indai sidak rakyat negeri tu tahu dipilihnya di adun. Dulu agi harinya, adun Jemoreng Datuk Dr. Juanda Jaya maya berjurai ke RUU ke Sebaka madah ke mayuh empai nemu atur sebedau tu ngemendar ke Peranak Malaysia yang kau mari negeri bukai tahu berdiri maya pengawak berpilih negeri Sarawak. Pindaan ini selari dengan semangat perjanjian Malaysia 1963 yang diperjuangkan oleh GPS. Pindaan ini meletakkan hak eksklusif kepada rakyat Sarawak berkaitan dengan pelbagai urusan negeri ini. Pindaan inilah yang akan memastikan hanya yang memiliki Sarawak Connection atau Sarawak DNA dapat masuk menjadi ahli Dewan Yang Mulia ini. Hanya mereka yang mempunyai kaitan darah dan roh dengan negeri Sarawak, yang lahir di sini, yang tinggal di sini secara lazimnya, yang pasti setia dengan negeri ini dan tahu keperluan-keperluan negeri ini, bukan orang lain. Nambah kejakut ya, pegai perintah negeri ransing ngeriang ke hak autonomi, Sarawak enggau naka Allah ndak ngemendar ke orang luar ngasai ke pengelebih ke endang enggik rakyat negeri itu. Tafsiran yang dicadangkan ini menetapkan hanya anak Sarawak yang layak menjadi adun dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan orang selain Sarawak terhalang untuk bertanding dalam pilihan raya negeri. Inilah hasrat dan niat GPS yang amat jelas. Inilah sifat kerajaan GPS yang sentiasa mengutamakan Sarawak. Sanggup melakukan apa sahaja bagi melindungi kepentingan rakyat Sarawak. Agi berberita Aum Kunsil Negeri, Perintah Sarawak bisi atur netap ke 30% hari agih belanja ngadu ke projek pemansang nintiang tahun ba upis menteri, upis ngau agensi perintah diungkup ke ngagai kontraktor Bumi Putra. Menteri Muda Pemansang Industri Datuk Malcolm Musin Lamoh Madah atur tu seminak ditetap ke bak projek hari perintah Sarawak tang endak dikenak bak sektor industri ke dipegai company luar baka projek di zon perindustrian kidurong enggau taman perindustrian sama laju. Justru itu saya menggalakkan juga agar pihak swasta memberi peluang yang sama dan keutamaan kepada kontraktor Bumi Putra dalam projek-projek yang mereka laksanakan asalkan mereka berkelayakan dan berkebolehan. Ia mantai ke perkaranya, maya nyaut tanya adun sama laju majang renggi. Berkawan ngau penyampau serta kontrak keudah digagak kontraktor menua tu empu di sama laju ko ian rang. Kenyawari tahun 2008, 36 itik kontrak ke berungkus 1 bilion ringgit udah digagak dengan Lembaga Pembangunan Bintulu BDA. Bagi projek-projek di bawah pelaksanaan BDA semenjak 2008, sebanyak 36 kontrak
dengan nilai 1 bilion telah dilaksanakan oleh kontraktor tempatan. Daripada jumlah tersebut, 16 kontrak dengan nilai RM500 juta telah ditawarkan kepada kontraktor Bumiputra. Projek-projek ini tidak termasuk pembinaan kilang yang dilaksanakan oleh pelabur-pelabur di Taman Perindustrian Semelaju. Sepenyampau 7,683 kontraktor, Bumiputra udah ngambil bagi bak seminar keusahawanan kontraktor ti udah diatur selampur negeri Sarawak, lalu hari penyampaunya 298 kontraktor Sitak Bintulu. Berita nangkan ketu, peminta ngadu projek Sibu Outer Link Road udah dikenatai ke ngagai perintah negeri ngambil ke tahu digagak bak langgur Malaysia lumpar ke-12. Menteri Muda Pemansang Infrastruktur Engau Penyangkai Kapal, Datuk Julaihi Narawi Madah, nakak ke dia tu projeknya empai ditemu kemaya berengkah serta agi nganti di Kemendarka. Tarikh mulanya projek ini dilaksanakan belum dapat kita pastikan kerana kita sekarang masih berada dalam rancangan Malaysia ke-11 dan projek yang kita kemukakan untuk pertimbangan dalam rancangan Malaysia ke-12 masih menunggu untuk diluluskan. So maknanya we cannot ascertain right now when the project will be implemented, but of course it is subject to approval. Ia berjakut munyinya maya nyawat tanya adun belawan David Wong Ki Won. Berita nangkan ketu. Ba'aum dun kemari, adun Seribas Muhammad Razi Sitam, madah kebantuan khas Sarawak Kusayang, BKSS patut diteruskan kelimpah sidak ting apil, baru ke Tegal keempai boleh tau ke ngadu peminta, sidak enggau cara manual, bak semua opis pelilih menua. Saya mencadangkan kerajaan meneruskan bantuan BKSS dengan ini mempertingkatkan permohonan rayuan di kalangan rakyat Sarawak secara manual, seperti menyediakan borang rayuan di semua pejabat daerah seluruh Sarawak. Dan diharapkan agar tarikh membuat rayuan dibuka semula untuk memberi ruang dan peluang kepada yang layak tetapi tercicir daripada menerima bantuan ini. Berkawan ngau pemansang di Dun Saribas, ia megak minta Perintah Sarawak oleh numbuh ke Agropark di Lubuk Tamang ngau pemesai tanah 1,500 ekar ti dekat mai pengelantang ngagai rakyat menuanya. Saya mencadangkan kerajaan membangunkan kawasan ini sebagai satu lagi pusat pembangunan agropolitan di bahagian Betong dalam lingkaran projek Food Basket Negeri Sarawak. Rancangan ini akan memberi manfaat secara langsung kepada pengusaha pertanian dari kampung-kampung berdekatan, iaitu Kampung Bungin, Kampung Serembang, Kampung Mangut, Kampung Tui, Kampung Serabang, Kampung Supak dan Kampung Medang serta kampung-kampung dan rumah panjang yang ada di daerah Debat. Bab berita COVID-19. Saat itu, Sarawak merekod ke 8 itik kes positif baru COVID-19. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas ugah embas ba'aum media saat itu, Madah, 7 itik kesnya nyadi dipelilih kucing, ngau sitik kes dilawas. Pada hari ini ada 8 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Kes yang dilaporkan tersebut adalah 7 di daerah Kuching, 1 di daerah Lawas. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,019 kes. Ba'aum Kesbaka, ia timegak Cermin Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak Madah atur nagang pemindah diterit kagi PKPD di Kampung Haji Baki Kuching dak diperjalai kagi. Pada hari ini kita mengumumkan penamatan tempoh perintah kawalan pergerakan disasarkan kepada Kampung Haji Baki. Hari ini kita memberitahu bahawa PKPD di Kampung Haji Baki akan ditamatkan besok. Akan ditamatkan besok. Ini adalah kerana kita telah pun menyaring number of people tested at 3,264. Today is the last result of the second test. Our procedure is all these people have to go through first test and then on the 10th day second test. Jadi hari ini kita dah tahu semua keputusan, maka Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak
we were going to lift the PKPD berkuasaan ini. Nak kat tu dulu berita edisi malam bergulai dengan aku Crispin Fowler serta kru Bulletin. Berita tip pemadu baru Negeri Sarawak tahu dipedak nengah Facebook, Instagram, Twitter, Telegram UKAS, ngau UKAS channel pak YouTube. Salam UKAS.